Halo tuan-puan, apa kabar anda semua? Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang tips temuduga pegawai immigration KP19. Saya mendapat komen daripada saudari Christina Elviana, tips untuk temuduga pegawai immigration KP19, please. Ini komen daripada beliau dalam video saya yang baru-baru saya muat naikkan. Dan ada juga komen daripada viewer ataupun penonton yang sebelum ini, namun saya tidak sempat nak muat naikkan komen beliau ke video ini. Mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Tuan-puan, bersama dengan saya lagi, saya Matthew Barin. Kali ini saya ingin berkongsikan 11 tips bagaimana anda menghadapi temuduga pegawai immigration KP19. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, silakan tekan butang berwarna merah dan tekan tombol loceng supaya anda dapat mengikuti video baru yang akan saya buat naikkan dalam channel ini. Subscribe itu adalah percuma saja. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan bagi yang komen dan bagi yang share dan like video ini, terima kasih banyak-banyak. Tuan-puan, saya pernah menjadi wakil jabatan kepada temuduga KP19, iaitu pegawai immigration, pada tahun 2005. Pada masa tersebut, kita pergi ke semua kebanyakan negeri, di Sarawak, di Sabah, di Pulau Pinang, di Putrajaya, di Perak. Kita telah menemuduga ramai calon-calon. Tuan-puan, bila anda sudah sampai ke peringkat temuduga, pastikan anda buat persediaan yang sangat rapi dan sediakan diri anda untuk menghadapi temuduga. Dalam temuduga kelak, anda akan bersaing dengan ramai calon-calon lain dan anda akan bertemu dengan panel-panel yang berpengalaman dan profesional. Namun demikian juga, dalam mana-mana temuduga, soalan-soalannya tidak akan sama dan juga bentuk temuduga tidak akan sama seperti temuduga yang lain. Yang pertama, berdoa. Sebelum anda pergi temuduga, anda perlu panjatkan kesyukuran kepada Yang Maha Esa dan juga pencipta kita. Anda boleh berdoa ikut kepercayaan dan juga amalan masing-masing. Panjatkan kesyukuran dan mohon keberkatan daripadanya untuk membantu kita menghadapi temuduga dengan jayanya. Yang kedua, kaji tentang jawatan dan juga organisasi Jabatan Immigration Malaysia dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jabatan Immigration ini merupakan satu jabatan yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sekiranya anda tidak faham tentang struktur organisasi kementerian ataupun majikan anda kelak, anda tidak akan lulus temuduga tersebut. Sekiranya anda minat dengan jawatan ini, sudah pastinya anda akan buat usaha untuk mengenali, untuk memahami, untuk mengetahui dan menambah pengetahuan anda dalam bidang tugas tersebut. Contohnya, anda perlu ketahui di manakah anda akan ditempatkan kelak. Dalam jabatan immigration ini, kita ada banyak bahagian dan unit. Bukan sahaja kita mengeluarkan pasport ataupun permit. Ada juga di pintu-pintu masuk keluar dan juga pos-pos kawalan. Kemungkinan anda akan ditempatkan di situ. Kemungkinan anda akan ditempatkan di unit penguatkuasa, bahagian penguatkuasa. Dan ada juga pegawai immigration KP19 yang ditempatkan di luar negara, di pejabat-pejabat konsulat dan sebagainya. Jadi anda perlu bersedia. Adakah anda bersedia untuk ditempatkan di pos kawalan immigration Bario misalnya, di pos kawalan immigration di Bukit Kayu Hitam misalnya? Anda pastikan anda bersedia tentang penempatan. Kalau boleh, anda pergi buat lawatan ke mana-mana pos kawalan tersebut ataupun di mana-mana pejabat tersebut, sebab kita ada unit
pasport, unit visa pass, unit pas penggajian, unit perkapalan, dan sebagainya. Anda juga perlu ketahui tentang fungsi-fungsi Kementerian Dalam Negeri, fungsi-fungsi jabatan anda. Namun demikian, anda tak dapat menerangkan tentang semua perkara tersebut semasa temu tugas, sebab temu tugas kemungkinan hanya mengambil masa 10 hingga 20 minit sahaja. Yang ketiga, tahap persediaan anda untuk berkursus. Sekiranya anda pegang jawatan KP19 ini kelak, anda akan pergi berkursus selama 3 bulan. Dalam kursus tersebut kelak, anda akan buat banyak aktiviti seperti bangun pagi, awal pagi, anda bersenam, bersukan. Lepas tu anda akan belajar berkawat setiap hari, bersukan dan sebagainya di bawah matahari terik, matahari panas. Adakah anda bersedia? Adakah anda bersedia untuk mengubah warna kulit anda yang dari warna putih cerah menjadi gelap, rambut pun pendek bagi yang lelaki? Adakah anda bersedia menerima cabaran? Apatah lagi apabila anda bekerja kelak, adakah anda bersedia untuk mengejar pendatang asing tanpa izin? Anda buat operasi dan sebagainya sekiranya anda ditempatkan di unit penguatkuasa. Yang keempat, keterampilan diri. Ini yang sangat penting. Bila anda masuk sahaja ke bilik temu tugas tersebut, dari cara anda berpakaian, dari cara anda berjalan, cara anda berdiri, cara anda ketuk pintu, cara anda masuk ke bilik temu tugas, cara anda bagi salam, ini merupakan jawatan unit beruniform. Anda perlu ada satu cara yang seolah-olah seperti anda seorang pegawai immigration KP19. Zaman sekarang, zaman COVID, kita akan bagi salam, selamat pagi tuan, selamat pagi puan. Panel akan memerhati dari anda masuk sahaja ke bilik temu tugas tersebut. Tunjukkan wow factor anda adalah seorang pegawai immigration KP19. Kalau anda masuk dengan cara lemah longlai, jalan pun terbongkok-bongkok, bagi yang lelaki, cara keterampilan anda tu rambut perlu trim, kemaskan. Bagi yang wanita yang tak bertudung, rambut kena sanggulkan ataupun ikat kemas. Bagi lelaki, jangan biarkan rambut anda panjang terbelah dua. Itu bukannya image seorang pegawai beruniform. Cara anda berjalan tu, cara anda memberi salam dengan nada intonasi yang seolah-olah anda itu dah menjadi seorang penjawat awam beruniform, badan beruniform. Cara anda duduk, cara anda bagi dokumen dengan sopan dan berdisiplin, dua tangan. Itu rujuk video-video yang sebelum ini. Ada saya muat naikkan video sebelum ini yang berkaitan dengan cara anda memberi dokumen, cara anda masuk ke bilik temu tugas, cara anda perkenalkan diri, semua itu ada. Boleh gunakan tips-tips tersebut. Tuan-puan, mengapa saya katakan ini perkara yang sangat penting, iaitu keterampilan diri anda. Dalam masa 30 saat sehingga ke 5 minit pertama itu, panel sudah boleh menilai anda ini layak ataupun sesuai ke tidak untuk jawatan tersebut. Contohnya cara anda duduk juga. Anda kena ada satu fizikal yang terbaik, yang sesuai untuk KP19 pegawai immigration ini. Anda sudah melalui proses tapisan, iaitu ujian kecerdasan dan juga ujian fizikal. Sudah semestinya anda memiliki bentuk fizikal yang menarik. Namun demikian, anda perlu tunjukkan lagi semasa temu tugas, sebab yang menemu tugas anda itu bukan orang yang sama menilai anda masa ujian fizikal. Tunjukkan keterampilan yang mantap dan wow. Yang kelima, aktifkan diri anda. Aktifkan diri anda ini bermaksudnya anda jangan hanya duduk di rumah, tidak bekerja, tidak terlibat dengan aktiviti sosial, community dan sebagainya. Cuba cari platform ataupun persatuan ataupun kelab yang anda boleh aplikasikan nilai-nilai yang ada pada diri anda. Contohnya kalau anda masih di tingkatan 5, ataupun anda masih bersekolah, anda perlu sertai kadet polis,
kadet bomba, badan-badan beruniform di sekolah, ataupun kalau anda sudah keluar daripada sekolah, sudah menamatkan pengajian, anda cuba ikut, contohnya macam askar wataniah, ikuti persatuan-persatuan ataupun kelab sukan dan terlibat dengan aktiviti komuniti sementara anda menunggu untuk ditemu tugas. Kalau anda boleh bekerja, carilah kerja, apa-apa saja kerja, dan sekiranya anda hadir temu tugas tersebut, anda boleh ceritakan pengalaman apakah kelebihan untuk anda pegang jawatan tersebut kelak. Sekiranya anda aktif dalam sukan, sudah pastinya akan aktif juga dalam melaksanakan tugas. Anda akan memiliki kesihatan fizikal dan mental yang mantap. Yang keenam, tambah pengalaman kerja anda. Sebelum anda menjawat jawatan pegawai immigration KP19 ini, kalau anda betul-betul minat, cari kerja-kerja yang ada kaitan dengan keimigrasionan. Contohnya, anda boleh bekerja dengan agensi pekerjaan. Anda boleh bekerja dengan syarikat besar, contohnya syarikat penghilangan, syarikat peladangan, dan anda boleh masuk di bawah unit sumber manusia yang menguruskan hal ehwal berkaitan dengan permit, pasport pekerja asing, permit pekerja asing, pas kerja, pekerja asing dan sebagainya. Jadi bila anda memiliki pengalaman kerja sedemikian, anda masuk dalam jabatan immigration kelak, sudah pastinya anda memiliki pengalaman. Tak 100% tapi mungkin 20%. Mudah untuk anda melaksanakan tugas. Yang penting minat anda dah ada di situ. Yang ketujuh, gunakan bahasa yang sopan dan formal. Setiap kali anda pergi temu tugas, gunakanlah bahasa yang sopan dan juga formal ni supaya anda boleh tunjukkan keprofesionalismaan anda, tunjukkan disiplin diri semasa anda berkomunikasi dengan para panel yang profesional. Jangan gunakan bahasa-bahasa ibunda anda ataupun bahasa-bahasa pasar, bahasa-bahasa media massa, bahasa media sosial dan sebagainya. Gunakan bahasa formal. Ini akan masuk di bahagian ataupun di tips mana anda perlu buat latihan. Pernah dulu Jabatan Immigration terpaksa menggaji translator ataupun jurubahasa untuk yang boleh bercakap bahasa Mandarin kerana ramai pelancong-pelancong dari China yang hanya boleh bercakap bahasa Mandarin. Pegawai immigration yang sedia ada, tidak semua boleh bercakap bahasa Mandarin. Kalau yang boleh bercakap bahasa ketiga tu, itu adalah kelebihan pada diri anda. Jadi ceritakan ataupun nyatakan semasa anda perkenalkan diri tersebut. Tuan-puan, penggunaan bahasa formal ni sangat penting. Khasnya bahasa Inggeris. Anda bukan sahaja perlu menggunakan bahasa formal bahasa Malaysia, tapi anda juga perlu memahami, boleh bercakap dalam bahasa Inggeris. Ini kenapa? Sebab bila anda bertugas sebagai pegawai immigration KP19, anda akan ditempatkan di pintu masuk keluar, contohnya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Sekiranya ada pelawat ataupun pelancong yang datangnya dari Amerika Syarikat, dari London, dari Australia dan sebagainya, jika mereka hanya boleh berbahasa Inggeris, bagaimana anda nak berkomunikasi dengan mereka? Sudah pastinya anda perlu memahami bahasa Inggeris. So, mantapkan bahasa anda, mantapkan bahasa Inggeris anda. Sekiranya anda ada bahasa ketiga, contohnya bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepun. Jadi itu merupakan kelebihan pada diri anda. Yang ke-8, kaji isu-isu semasa yang berkaitan dengan keimigrasionan, keselamatan negara, hubungan antarabangsa dan sebagainya. Isu yang sangat rapat dengan keimigrasionan adalah isu pendatang asing tanpa izin, isu-isu dokumen perjalanan, isu-isu pemerdagangan orang. Isu-isu sedemikian anda perlu kaji dan ketahui. Jika anda dah kaji isu-isu demikian, ceritakan semasa anda memperkenalkan diri. Cara memperkenalkan diri itu anda masukkan sedikit perkara yang berkait rapat dengan isu-isu keimigrasionan ataupun hal ehwal yang berkait rapat dengan
immigration, contohnya akta immigration. Contohnya kalau anda nak cakap pasal saya terbaca banyak isu-isu masalah berkaitan dengan pendatang asing tanpa izin. Sekiranya kita membiarkan pendatang asing tinggal lebih masa, ini akan membawa masalah kepada negara dan sebagainya. Jadi ceritakan isu yang berkaitan dengan keimigrasionan, isu keimigrasionan, dan juga kaitkan dengan akta-akta, perkeliling dan sebagainya. Ini menunjukkan anda minat dan anda bersedia untuk pegang jawatan tersebut. Isu masalah kebanjiran pendatang asing tanpa izin ini, dan anda boleh ceritakan apakah kesan-kesannya, kesan jangka masa panjang, apakah idea-idea baharu yang anda boleh perkenalkan kepada Jabatan Immigration ataupun Kementerian Dalam Negeri untuk membendung isu tersebut. Jadi masa anda temuduga, bila anda dibagi peluang, anda kait-kaitkan dengan kerja dan juga isu semasa. Yang kesembilan, kaji tentang Akta Immigration 1959 Palang 1963 dan juga perkeliling-perkeliling berkaitan dan juga akta pasport. Sekiranya anda faham tentang akta tersebut, mudahlah untuk anda menjawat jawatan pegawai immigration KP19. Sebab apa? Bila anda ada jiwa dalam sesuatu bidang tugas, pastinya anda akan ada minat dan juga anda akan ada usaha yang terbaik untuk anda bersedia dalam menghadapi temuduga dan juga menghadapi cabaran-cabaran kerjanya. Anda pikul amanah menjadi seorang pegawai immigration KP19 kelak. Tuan-puan kena ingat, akta immigration tersebut boleh menjadi senjata bagi anda. Ibaratkan ia adalah senjata bagi anda menjalankan tugas anda kelak. Bila anda faham tentang akta, mudahlah untuk anda menjalankan tugasan kelak. Yang ke-10, cari mentor. Mentor ini bukannya bermaksud kabel, bukan kabel. Sekarang tiada istilah kabel. Mentor ni maksudnya anda boleh mengenali seseorang yang anda selesa, supaya anda boleh berkongsikan pengalaman dengan mereka. Anda boleh mendapatkan garis panduan, dapatkan khidmat nasihat, tips secara percuma daripada mereka untuk anda berjinak-jinak dalam keimigrasionan ataupun dalam tugasan anda sekiranya anda pegang jawatan tersebut. Ataupun sebelum anda pegang jawatan ini, bila anda ada seorang mentor, beliau boleh memberi khidmat nasihat secara percuma kepada anda, apa yang perlu anda buat, apa isu-isu semasa, apa yang berkait rapat dengan hal ehwal keimigrasionan ini. Mudah untuk anda mendapatkan maklumat. Yang ke-11, latihan simulasi. Dalam setiap temuduga, sebelum anda menghadiri temuduga tersebut, pastikan anda buat latihan simulasi. Latihan sangat penting. Practice makes perfect. Sekiranya anda buat latihan yang mantap, latihan yang cukup, anda boleh tingkatkan keyakinan pada diri anda dan juga anda tingkatkan kemahiran, kebolehan. Semua ciri-ciri yang ada itu anda boleh tambah baikkan, dan bila anda temuduga kelak, anda akan memberi maklum balas, anda akan membuat persembahan yang terbaik untuk diri anda. Anda juga boleh meyakinkan panel kelak. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga penghujung sesi perkongsian ini. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, silakan tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng supaya anda dapat mengikuti video-video yang baharu akan saya buat naikkan dalam channel ini kelak. Subscribe adalah percuma. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk komen di bawah untuk beri pendapat ataupun cadangan. Bagi yang pernah temuduga, boleh kongsikan pengalaman. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Semoga semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.